Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video subjek akidah tahun 3 pelajaran yang keempat, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ini adalah satu tajuk yang barulah. Kita dah habis tajuk sifat baqa, dan sekarang ni kita akan masuk tajuk baru, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ini adalah dalam bahasa Arab ni, mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, kita akan baca sama-sama lah. Bismillah. Pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Pengertian ni makna dia maksud ataupun makna pengertian ni. Okey. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya Allah Subhanahu wa taala berlainan daripada segala yang baharu. Bermakna apa? Apa yang dia nak kata kat sini? Allah Ta'ala ni tidak sama seperti makhluk-makhluk ciptaan dia. Segala yang baharu ni kita boleh kata sebagai makhluk. Apa maksud makhluk ni? Selain daripada Allah Ta'ala dikira sebagai makhluk, bermakna dari segi malaikat, manusia, haiwan, tumbuhan, gunung ganang, sungai, bukit bukau, planet-planet, bulan, matahari, itu semuanya adalah makhluk. Sebab apa? Sebab selain daripada Allah Ta'ala adalah makhluk. Dan dia kata kat sini, Allah Subhanahu wa taala berlainan daripada segala yang baharu, berlainan daripada semua makhluk, sekalian makhluk. Kalau makhluk, kita tengok contoh macam manusia. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu udara untuk bernafas, manusia perlu tidur, manusia perlukan tempat tinggal. Tapi Allah Ta'ala tak sama macam tu. Allah Ta'ala tidak perlu makan, Allah Ta'ala tidak perlu minum, Allah Ta'ala tidak perlu tidur, tidak perlu tempat tinggal dan sebagainya. Dia tak sama macam manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Tak sama. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang mencipta sekalian alam, mestilah tak sama dengan ciptaannya. Takkanlah yang menciptakan sesuatu tu dia sama macam ciptaan dia. Contohnya macam manusia mencipta kereta, takkanlah kereta tu sama macam manusia. Mestilah tak. Sama juga dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala mencipta sekalian alam ni, daripada sekecil-kecil ciptaan hinggalah sebesar-besar ciptaan, Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluknya, tidak sama seperti ciptaan dia. Seterusnya, segala yang baharu itu ialah semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Ini nampak ni. Segala yang baharu itu ialah semua makhluk. Segala yang baharu itu adalah makhluk, macam yang cikgu cakap tadi. Makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit ni? Matahari, bumi, planet-planet, apa lagi? Komet, meteor, asteroid. Kalau dalam Islam kita percaya yang langit tu ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam dan langit ketujuh. Itu juga dikira sebagai makhluk. Sebab apa? Sebab dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi, apa yang ada di bumi ni, daripada sebesar-besar ciptaan hinggalah sekecil-kecil ciptaan. Apa ciptaan yang paling kecil dekat bumi ni? Kuman.
yang kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar kita kan, kuman, virus. Lepas tu besar sikit daripada tu semut. Besar sikit daripada tu serangga-serangga lain, macam belalang, lebah. Besar sikit daripada tu haiwan yang besar sikit, kucing. Besar sikit daripada kucing, manusia. Besar sikit daripada manusia, gajah. Besar sikit daripada gajah, bukit bukau, sungai-sungai, tasik. Lebih besar sikit daripada tu, gunung ganang. Semua tu daripada kecil-kecil ciptaan hinggalah ke besar-besar ciptaan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis ialah mumasalatuhu lil hawadis, yang bermaksud bersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baharu. Lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis ialah mumasalatuhu lil hawadis. Kalau mukhalafatuhu ni berlawanan. Jadi mumasalatuhu bermaksud bersamaan. Lawan bagi perkataan berlawanan ialah bersamaan. Jadi lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis ialah mumasalatuhu lil hawadis, yang bersamaan dengan makhluk. Ini maksud dia, bersamaan Allah SWT itu dengan yang baharu. Baharu ni yang macam kita cakap tadi lah, makhluk. Makhluk. Okey. Cikgu nak kamu salin yang ini saja. Yang ini tak perlu. Ini tak perlu Okey, kita baca sikit bawah ni, penghayatan. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat yang ada pada Allah Taala ni tak samalah macam sifat yang ada pada makhluk. Sebagai contoh, sifat yang kita dah baca sebelum ni, iaitu sifat baqa. Sifat baqa tu dia kekal. Sifat baqa ni hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pada sekalian makhluk. Hatta malaikat pun tidak bersifat dengan sifat baqa. Sebab sampai satu masa Allah Ta'ala akan hancurkan kesemuanya, termasuk malaikat. Malaikat-malaikat yang gah, yang besar, yang hebat pun akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Okey. Baca dan fahami. Dalil naqli sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, cikgu dah pernah bagi tahu apa maksud naqli. Naqli ni makna kata dalil daripada Al-Quran dan hadis. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini dalil naqli daripada Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Apa maksud dia? Mari kita baca sama-sama. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zatnya, nya ni kembali kepada Allah. Sifat-sifatnya, nya ni pun kembali kepada Allah. Mana kata sifat-sifat Allah. Dan pentadbirannya, nya ni pun kembali kepada Allah, bermakna pentadbiran Allah, kekuasaan Allah. Macam mana Allah Ta'ala mengaturkan kehidupan kita ni di langit, di bumi. Macam mana Allah Ta'ala kawal pergerakan planet pada paksinya, pada orbitnya, supaya tidak berlanggar dengan planet-planet lain. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Mendengarnya Allah Ta'ala ni tidak sama seperti mendengar makhluk. Kalau macam makhluk perlu mendengar dengan adanya telinga. Makhluk kalau nak mendengar kena ada telinga. Dan bila dah ada telinga tu pula, telinga tu mesti telinga yang sihat, tak boleh telinga yang sakit. Kalau telinga yang sakit, telinga yang cedera, kita tak boleh nak mendengar. Tapi Allah Ta'ala ni tidak mendengar macam tu. Dan Allah Ta'ala pun maha melihat. Kalau manusia nak melihat, kena ada mata. Dah ada mata pula tak boleh buta.
Macam tu ya. Tapi Maha melihat Allah Ta'ala ni tidak sama seperti melihatnya manusia, melihatnya kita ni. Okey. Bawah ni kita baca, sifat mukhalafatuhu lil hawadis hanya berhak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Sebab sifat ni hanya layak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak layak ada pada makhluk. Sebab semua makhluk lemah. Semua makhluk akan binasa. Okey. Seterusnya, baca dan hayati. Dalil aqli sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil aqli ni bermakna dalil yang kita boleh fikir dengan akal fikiran kita. Akal fikiran yang sihat. Okey. Dia kata apa sini? Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu serupa, setanding dan sebanding dengan makhluk, ini berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat baharu. Maka mustahillah Allah itu bersifat baharu kerana menyerupai sifat makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mentadbir sekalian alam. Okey. Kita tengok satu persatu. Dia kata kat sini, sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu serupa. Kalau Allah Ta'ala tu serupa ataupun setanding ataupun sebanding, ni samalah, semua maksud sama. Sekiranya Allah Ta'ala itu sama, sama dengan apa? Dengan makhluk. Mana kata dengan ciptaan dia. Apa maksud dia? Ini berarti maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat baharu. Baharu ni adalah sifat makhluk. Baharu ni makna kata daripada tidak ada jadi ada. Macam kita manusia. Dulu kita tak ada, tapi kita dilahirkan daripada mak ayah kita. Jadi kalau Allah Ta'ala ni sama macam makhluk, sama macam kita, mestilah Allah Ta'ala tu baharu. Jadi dia kata apa sini? Maka mustahillah Allah itu bersifat baharu. Takkanlah Allah Ta'ala tu bersifat baharu. Takkanlah dulu Allah Ta'ala, sekarang ni Allah Ta'ala ada. Takkanlah macam tu. Kerana apa? Kerana dia menyerupai sifat makhluknya. Sifat baharu ni sifat makhluk Allah Ta'ala. Macam manusia, haiwan, tumbuhan, itu semuanya sifat baharu, sifat makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mentadbir sekalian alam. Takkanlah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang menciptakan sekalian alam dulu tak ada, tiba-tiba sekarang ni ada. Mustahil. Okey. Hukum. Apa hukum mempercayai dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Okey. Hukum mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadis adalah wajib. Wajib. Bukannya sunat, bukannya harus, bukannya makruh, bukannya haram, tapi wajib. Hukum tidak mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadis adalah berdosa besar. Berdosa besar mana kata haram untuk kita tidak mempercayai dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni. Tak boleh kita tiba-tiba cakap na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala ni sebenarnya sama je macam manusia. Tak boleh cakap macam tu. Hukumnya berdosa besar, bahkan kufur, masuk dalam neraka Allah Ta'ala, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi iaitu kita kena jaga-jaga dengan iktikad kita, pendirian kita, dari segi percakapan kita, dan dari segi tindakan kita, perbuatan kita. Itu kita kena jaga-jaga ya. Wallahu alam bissawab. Sekian daripada cikgu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.